Tuan-tuan, dalam pada kita menyokong perjuangan Palestin, kita kena ingat, kalau kita tidak berhati-hati, Malaysia ini bakal menjadi seperti Palestin satu hari nanti. Na'udzubillah. Kenapa saya cakap macam tu? Tonton video ini. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin apa yang bakal saya sampaikan dalam video ini kurang menyenangkan bagi beberapa pihak. Tetapi sekali lagi saya berpegang kepada apa yang telah dikalamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata benarlah walaupun pahit. Sekarang ini seperti mana kita tahu, konflik dekat tebing barat kembali memuncak. Tetapi kali ini suasananya sedikit berbeza. Kalau dahulu asyik Israel sahaja yang menyerang Palestin, tetapi kali ini berpusing. Para pejuang Palestin pula yang memulakan serangan ke atas Israel. Dan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, media akan memainkan peranannya, terutamanya media barat. Digambarkan serangan Hamas itu sebagai serangan yang tidak berperi kemanusiaan, sebagai serangan yang pengecut dan sebagainya, melakukan orang kata penindasan terhadap penduduk negara Israel dan macam-macam lagi. Tetapi hakikatnya kita semua tahu. Yang pertama, para pejuang Palestin itu hanya bertindak mahu mengambil kembali tanah mereka yang telah diduduki oleh Israel secara haram sekian lama. Kita semua tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum tahun 1948, mana ada negara Israel? Yang ada cumalah negara Palestin. Itu fakta. Negara Israel hanya terbentuk selepas satu perjanjian yang menyaksikan orang-orang Israel mendapat hak untuk menubuhkan negara mereka atas dokongan daripada Barat. Dan orang-orang Palestin semakin lama semakin dihalau keluar daripada tanah air sendiri kerana dasar apartheid yang telah dilaksanakan oleh Zionis sekian lama. Dan apabila orang Palestin cuba untuk mengambil kembali hak mereka, mereka dilayan dengan sebegitu teruk, diserang dan pelbagai lagi. Tengoklah jumlah kematian akibat perang ataupun pertelingkahan antara kedua-dua pihak. Siapa yang lebih teruk kena sebenarnya? Tetapi bila sekali-sekala pihak Palestin mulakan serangan dahulu, mulalah mereka menangis, oh kami telah ditindas dan sebagainya, kami telah diserang. Sampai kerajaan Zionis itu mengumumkan bahawa mereka akan berperang dan telah memanggil semua rakyat negara tersebut untuk menyertai perang tersebut. Tetapi yang kelakarnya, ramai sekali rakyat Israel berbondong-bondong keluar daripada negara tersebut, tak nak terlibat dengan perang, tak nak berperang dengan orang-orang Palestin. Sebab mereka tahu semangat jihad untuk membebaskan negara itu sangat-sangat tinggi dan mereka takkan mampu untuk berhadapan dengan semangat yang sebegitu kuat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan itu yang saya nak ceritakan kepada anda pada hari ini. Yang saya nak ceritakan kepada anda ialah betapa kita ini sebenarnya memang berpotensi untuk menerima nasib yang sama seperti orang-orang Palestin sekiranya kalau kita tidak berhati-hati. Dan saya tidak berbicara terhadap orang-orang Islam dekat negara ini sahaja. Saya berbicara tentang nasib kita semua. Orang Melayu, orang Cina, orang India. Mereka yang memang merupakan penduduk asal negara ini sejak kemerdekaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda semua tahu negara kita menerima kebanjiran pendatang asing sama ada izin ataupun tanpa izin setiap tahun. Sama ada mereka ini sebagai pekerja ataupun sebagai pelarian ataupun sebagai mereka yang terbuang dan macam-macam lagi, sehinggalah mereka membina begitu banyak sekali settlement, koloni-koloni mereka dekat tanah air kita yang tercinta ini. Dan kita seperti biasa, Malaysian Hospitality sentiasa menyambut mereka dengan tangan terbuka dengan niat untuk membantu sesama bangsa, sesama manusia. Tetapi lama-kelamaan kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka ini ada yang naik kepala. Tidak semua, tetapi ada yang naik kepala. Sampai mereka ini bertindak untuk menguasai sesebuah kawasan. Sebagai contohnya dekat Kota Raya. Sekarang ini dipenuhi bangsa apa? Nak jumpa orang Melayu, Cina, India yang memang original Malaysian pun memang cukup susah dekat sana tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Belum cerita lagi tentang orang-orang Rohingya yang memenuhi pasar Selayang. Dan juga berita yang terkini berkenaan tindakan para peniaga Permaidani dekat Nilai 3 yang data-datanya pendatang asing. Orang-orang asing buat Nilai 3 itu macam mak bapak mereka punya. Siap buat divider lah, siap pecahkan tembok lah, siap tanam tandas lah dan macam-macam lagi perbuatan yang memang suka hati diorang je buat apa kan. Ini baru sikit tau. Dan mereka dah berani buat macam tu. Sebab apa? Sebab bilangan mereka makin lama makin ramai. Dan yang kedua, kita masih lagi berlembut, kita masih lagi diam diri, kita masih lagi terlalu menghormati mereka sebenarnya kalau ikutkan. Bukan apa. Kita faham negara kita ada undang-undang. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya untuk orang kata apa, menindas orang ke dan sebagainya sebab itu memang bukan cara kita. Tetapi ternyata kelembutan kita ini semakin dipijak-pijak oleh mereka yang tak erti bahasa. Seperti kaduk naik junjung. Kalau kita perhatikan pun, sejarah Israel-Palestin ini pun lebih kurang sama je. Pada mula-mulanya, orang-orang Yahudi ini ialah bangsa terbuang.
Mereka ini tidak diterima dekat mana-mana pun, dekat Eropah tak nak terima dan sebagainya. Jadi mereka terdesak untuk mencari satu penempatan untuk orang-orang mereka. Jadi mereka pun datang ke tanah Palestin ini meminta perlindungan dan orang-orang Palestin menerima mereka dengan hati yang terbuka. Anda lihat peta ini. Mula-mula sedikit saja settlement orang-orang Yahudi dekat sana. Lama-kelamaan makin besar, makin besar, makin besar dan orang-orang Palestin akhirnya terbuang daripada tanah air mereka sendiri. Kerana itulah saya katakan tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tidak berhati-hati, kita juga, na'uzubillah, berpotensi untuk menerima nasib yang sama seperti mana orang-orang Palestin. Dan macam saya katakan tadi, ini bukan tertakluk kepada orang-orang Islam, orang-orang Melayu sahaja, tetapi orang Cina dan orang India yang selama ini membangunkan negara ini sejak mak bapak kita dulu, datuk nenek kita dahulu, sejak kemerdekaan, bahkan sejak sebelum merdeka lagi, kita bakal menerima nasib yang sama seperti saudara-saudara kita dekat Palestin. Video ini bukanlah bertujuan untuk meminta anda semua untuk menghalau orang-orang pendatang asing ni whatsoever ni, tidak. Kita bukan macam itu. Cumanya kita nak menasihatkan sesama kita agar berhati-hati. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Dan kepada kerajaan, tolong bertegas dengan para pendatang ini, terutamanya pendatang asing tanpa izin. Kalau perlu hantar balik ke negara mereka. Kalau perlu hadapkan ke mahkamah ataupun ke pihak berkuasa, hadapkan sahaja. Kerana mereka ini sudah duduk kat negara kita, maka mereka ini tertakluk kepada undang-undang kita. Bukan kerana mereka ni orang luar, maka mereka tak ada kena-mengena dengan undang-undang kita. Mereka adalah warga asing. Tidak, mereka duduk dalam negara ini, jadi mereka kena patuh pada undang-undang kita. Bukannya kita terpaksa ikut perangai mereka, betul tak? Kita minta ketegasan daripada pihak berkuasa untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan lambakan warga asing ini. Benda ini sudah menjadi rungutan sekian lama tanpa sebarang tindakan yang betul-betul konkret daripada mana-mana kerajaan. Dan kita harap kali ini biarlah ada tindakan yang benar-benar tuntas untuk mengatasi masalah warga asing yang berlambak-lambak dekat negara kita ini. Dahlah kes 1.2 juta rakyat Cina yang masuk ke negara ini tak keluar-keluar masih lagi tak selesai sampai sekarang. Belum cerita lagi tentang dakwaan betapa ada sesetengah pihak yang bertindak membawa masuk warga asing untuk dijadikan sebagai pengundi-pengundi hantu. Itu dakwaan je lah. Tetapi nak buat macam mana? Macam selalu kita katakan, tak tumbuh tak belata, tak sungguh orang tak kata. Tapi itulah, kita kena yakin satu perkara sahaja. Mereka ini, para warga asing yang melambat-lambat dekat negara kita ini, yang sekarang ini sudah menguasai ekonomi kita sebersedikit, yang sudah buat kepala dekat negara kita ini, yang siap buat settlement dekat negara kita ini, percayalah, mereka ini tidak akan bersama-sama dengan kita mempertahankan negara ini sekiranya na'uzubillah negara kita menghadapi musibah ataupun diserang. Mungkin mereka inilah golongan yang awal-awal akan keluar dari negara ini untuk mencari perlindungan dekat negara asal mereka, meninggalkan kita terkontang-kanting berhadapan dengan segala cubaan ini seorang diri. Kita sanggup terima hakikat tersebut? Jadi sampai bila kita terpaksa berhadapan dengan situasi, terpaksa berkongsi tanah air kita cintai ini dengan warga asing yang semakin lama semakin perasan menjadi tuan dekat negara kita ini. Ayo, ayo.